kita aturkan masa supaya tidak berlaku kesesakan. Jadi pada pukul 11 pagi, 11 pagi rakan-rakan guru tingkatan boleh mengambil wang tersebut. Kemudian rakan guru tingkatan akan dibekalkan dengan satu fail seperti ini. Dalam fail ini akan ditulis, akan ada senarai nama pelajar dan juga untuk ditanda tangan oleh orang yang mengambil bantuan tersebut. Dan saya mohon guru tingkatan untuk memakai face mask dan juga kita akan bekalkan sarung tangan plastik. Kita akan bekalkan sarung tangan plastik untuk keselamatan guru-guru tingkatan bila berhadapan dengan ibu bapa pelajar. Okey. Baik, dari segi ahli jawatan kuasanya, nanti akan diterangkan oleh Cikgu Nuraini, dan dari segi teknikal perjalanan agihan bayaran bantuan awal persekolahan akan diterangkan oleh Cikgu Harun. Okey, jadi saya tak mengambil masa lama, jadi saya serahkan kepada Puan Nuraini Isnin, penolong kanan awal murid, untuk membentangkan secara terperinci dari segi jawatan kuasa penyerahan bantuan wang bantuan awal persekolahan. Jadi saya persilakan Puan Nuraini. Terima kasih kepada Cikgu Lutfi Aldi bin Rahman, Ketua SMK Dato' Wan. Terus respon, dengar tak suara saya? Syima, dengar tak suara cikgu? Dengar Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Hamsah. Jadi saya seteruskan kepada taklimat ataupun bentangan ahli jawatan kuasa penyerahan wang bantuan awal persekolahan di mana yang pengetua sebut tadi akan dilaksanakan pada 16 Februari 2021 iaitu pada hari Ahad. Hari Selasa. Hari Selasa. Ahad tu pun cuti kan sebenarnya, maaf. Okey. Jadi kertas kerja merujuk kepada kertas kerja yang saya masukkan dalam official dan juga dalam e-hadir. Cikgu boleh rujuk nanti. Di situ adalah bentangkan jawatan kuasa yang terlibat iaitu yang atas tu adalah pentadbir, penyarasnya ialah Cikgu Aisyah, setiausahanya Cikgu Rahayu, kaunselor, dan jawatan kuasa seterusnya ialah urus setia dan persiapan tempat. Okey, oleh kerana kita menggunakan tempatnya ialah dewan terbuka, kantin, galeri sejarah. Jadi apa yang perlu cikgu-cikgu lakukan ialah di kawasan dewan terbuka kita akan sediakan meja, kerusi lah seperti biasa, dan kalau boleh kita sediakan penanda lah, kursi-kursi untuk ibu bapa duduk lah ya. Okay, kemudian di bahagian kantin, oleh kerana kantin kita sebelumnya memang tak ada meja dan kursi yang telah pun dikemas, jadi cikgu kena susun semula meja dan kursi lah kawasan itu. Kemudian daripada galeri sejarah, kita akan sediakan kanopi yang saya pinjam daripada unit Koko. Terima kasih kepada Ustaz Naim. Okey, galeri sejarah, depannya kita akan sediakan kanopi dan letak meja dan juga kerusi. Okey. Jadi untuk makluman guru-guru, kita adakan 2 sesi untuk mengelakkan kesesakan seperti mana yang tersebut tadi. Jadi harapan saya ialah agar pelajar-pelajar yang ada nombor akaun dapat berikanlah akaunnya kepada pihak sekolah supaya kita dapat kurangkan lagi lah bilangan. Pada hari itu yang kita jangka 987 orang. Sangat ramai lah Dan kita pun tahu sekolah kita ni berada di laluan utama. Okay, dan kita jangka kalau hari itu semua datang memang penuh lah sekolah kita Kenapa kita tak buka pintu F? Sebab pintu F itu hanya untuk pelajar yang terlibat dengan periksaan sekolah khusus. Penilaian sekolah khusus yang penyarasnya ialah Cikgu Effie. Okay. Jadi seterusnya ialah penyambutan tamu.
Dan yang belakang ni adalah dokumentasi kawalan pelajar. Nanti Cikgu Harun akan terangkan dia punya SOP semua. Kemudian PA sistem Puan Azanto dan Cikgu Zahari. Betul dengan pandu arah. Okay, nanti Cikgu Harun akan terangkan. Satu yang saya nak tekankan di sini ialah senarai guru tingkatan yang kita pengganti untuk guru tingkatan adalah berapa orang yang kita gantikan, iaitu pertama ialah untuk kelas Cikgu Arif, Muhammad Arif, iaitu 3 nilam, kita gantikan dengan Cikgu Muhammad Azani. Cikgu Muhammad Azani ada? Cikgu Azani ada tak? Respon Cikgu Azani? Sebab sebelumnya dia tak ada. Tak ada pertama dia tak ada. Cikgu Azani respon ada tak? Cikgu Azani? Kalau tak ada nanti mohon kawan-kawan tolong maklumkan Cikgu Azani tetap perkara sebab dia baru dimasukkan. Kemudian yang kedua ni adalah Marina menggantikan Cikgu Harnida. Ya Puan, saya ada. Okey, terima kasih. Cikgu Harnida dan satu lagi kelas Cikgu Efi Cikgu Efi digantikan oleh Cikgu Nolin. Cikgu Nolin, ada Cikgu Nolin? Cikgu Nolin? Saya. Okey, terima kasih Cikgu Nolin. Jadi cikgu-cikgu yang menggantikan ini saya harap berada dalam grup kelas. Pertama sebab kita nak pastikan pelajar-pelajar yang layak itu menerima surat daripada sekolah. Surat ini saya belum masukkan Surat ini hanya diberikan kepada pelajar yang layak saja. Cikgu kena hantar personally kepada nombor telefon pelajar itu. Tidak diumumkan dalam grup kelas. Supaya mengelakkan kekeliruan kepada ibu bapa yang lain-lain. Sebab ada kelas yang ramai, ada kelas yang sedikit yang menerima. Jadi cikgu kena hati-hati. Dan nanti tak naklah berebut yang tak layak pun datang. Kecuali kalau ada kes yang terlepas pandang, kita ada tambahan cikgu kena maklumkan pada saya. Dengan segera. Jadi guru-guru, kehadiran guru-guru pada hari itu, sekiranya mereka yang terlibat pada pukul 11.30 harap sebelum pukul 11 tu berada di sekolah. Dan habis selesai tadi urusan cikgu boleh balik. Manakala yang pukul 2, sila berada di sekolah pukul sekurang-kurangnya 1 suku. Pukul 1 mesti berada di sekolah. Supaya tidak berebut cikgu. Dan boleh balik lepas itulah pukul 4 lebih. Jadi cikgu tak perlu berada daripada pagi lah sebab PDPR saya rasa sedang berlangsung pada masa itu. Jadi kita tak libatkan guru tingkatan 5, 2020 sebab mereka dengan fokus dengan ulang kaji dengan pelajar-pelajar. Jadi seterusnya orang permohonan saya dapat banyak maklum balas daripada guru-guru. Orang permohonan ni ramai yang tak sahkan. Tak apa cikgu, hantar saja. Yang penting mesti ada orang permohonan kepada pelajar yang layak kerana itu melibatkan audit. Jadi mesti ada cikgu pastikan. Dan cikgu rujuk kepada senarai yang layak, siapa orangnya, nanti cikgu carilah orang tu. Kalau tidak nanti naik sekolah cikgu pastikan ada. Jadi satu lagi lah saya nak maklumkan, kita ada 9 orang pelajar menerima bantuan anak yatim, 9 orang pelajar anak yatim yang menerima duit tambahan sebanyak RM100. Ada 9 orang. Nama-nama itu saya akan masukkan dalam grup kelas grup kelas. Ada kelas di masjid, 3 Kristen, 2 Zamrud, 5 Zamrud, 5 elektrik dan bijak 4. Pelajar-pelajar ni akan dapat tambahan duit lagi lah RM100. Kemudian seterusnya dari segi jadual bertugas ambil suhu pada hari tersebut, Cikgu Harun akan masukkan juga. Jadi sekiranya ada perpindahan, harap cikgu-cikgu maklumkan segera dengan kami supaya nanti kita boleh cari ganti. Dan saya terima kasihlah kepada AKP yang sanggup membantu kita untuk sama-sama dalam memastikan perjalanan hari penyerahan wang bantuan Allah sekarang ini jalan lancar. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Menteri dan AKP lah. Sebab dia nak membantu kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itu daripada saya. Kemudian daripada Puan Nelly ada tak Puan Nelly? Nanti sesi soal jawab saya akan buka kemudian.
Puan Nelly ada tak Puan Nelly? Puan Nelly terrespon? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, kalau merujuk kepada bilangan pelajar dalam APDM, saya pun ada masukkan senarai ini dalam hadir. Saya dapati ada beberapa orang, terutama kelas kesihatan apa ni, pendapatan ibu bapanya kosong. Sepatutnya tak boleh jadi kosong ni. Cikgu Nelly. Okey, saya bacakan ada beberapa kelas ni. Puan Nuraini Rahman ada? Puan Nuraini Rahman, tolong respon. Nuraini Rahman. Guru Dekatan 1 ada tak? Ustaz ataupun Ustaz Saidi nanti maklumkan ni Ustaz. Minta tolong Ustaz Tak tahu. Okey. Kelas 1 Zamrud ni ada 4 orang pendapatannya kosong. Okey. Kelas Aidah ada? Tak ada. Okey, tak apalah Ustaz nanti. Nanti saya maklumkan kemudian Sepatutnya pendapatan tak boleh kosong cikgu sebab dia pendapatan ibu campur bapa. Sekiranya dua-dua tak bekerja, dia mesti ada sumber pendapatan daripada mana-mana sama ada JKM ataupun mungkin daripada pusat zakat, mungkin anak-anak dah bekerja, anak-anak bagi duit, mesti ada angka. Tak boleh kosong. Okey. Jadi kelas guru tingkatan 1 Zamrud Puan Saidah tolong simak. Tolong simak pendapatan. Dan pendapatan ni kalau yang bantuan persekolahan ni 3,000 kita terima. Tapi kalau 3,001 tak layak untuk terima. Jadi pastikan Dan 3,000 itu adalah gaji pokok. Pokok bukan campur elang tu cikgu tapi gaji pokok. Cikgu pun boleh semak. Okey, gaji pokok kalau campur dengan elang dah jadi gaji kasar. Gaji pokok dia bila campur dua orang tu 3,000 dan ke bawah. Jadi itu yang saya nak cikgu semak. Sebab kita ada kes, banyaklah kes tahun lepas. Dia allowance-nya tu dia campur. Bila campur tu memang lebih daripada 3,000. Sedangkan gaji pokoknya bawah 3,000. Maka dia layak. Okey, jadi cikgu semak dan pastikan terutama pendapatan lah sebab dia ada kaitan dengan bantuan persekolahan, nanti KUAM, kaitan 1 ada KUAM, bulan 3 ada beasiswa, okey, ada banyak lagi. Jadi cikgu pastikan yang itu. Okey. Dan kalau cikgu tak pasti macam mana nak isi, mungkin guru-guru tingkatan baru tak pasti boleh datang jumpa saya ataupun jumpa paneli penyaras APDM. Okey. Dan kita ada, bila saya semak tu adalah berapa lagi kan, contoh macam 3 mutiara ni. Bidayu Valentini binti Abdullah, pendapatan kosong. Tak boleh nanti di query cikgu kenapa pendapatan kosong, dia pelajar ni makan apa? Okey. Jadi cikgu check semula cikgu kan boleh semak kan. Okey. Jadi saya buka kepada soal jawab. Kalau ada soalan silakan cikgu-cikgu. Assalamualaikum. 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 Saya Nur Saidah. Saidah, ya Cikgu Saidah. Itulah yang dia punya kosong tu, dia kata duduk dengan penjaga ada dalam rumah tu tapi yang pengasuh, yang nenek dia tu bekerja sebagai pengasuh. Macam mana saya nak letakkan dia sebagai penjaga utama ke macam mana? Ya, ibu bapanya ada tidak? Ibu bapanya ada tapi dua-dua tak kerja, nenek yang tanggung. Tak apa, yang utama dia penjaga. Penjaga tu letak yang letak nama. Mesti ada angka lah, sekurang-kurangnya RM100 lah dia punya pendapatan. Saidah. Sebab dia pengasuh kan. Nenek dia tu pengasuh. Jadi itulah saya pun macam confused sebab saya pun memang tak pernah ada kes macam ibu bapa tak bekerja duduk dengan mak yang bekerja. Nenek yang bekerja lah maknanya. Ibu bapa tak bekerja, nenek yang bekerja. Mengasuh anak orang. Satu Zamrud? Ada. Okey, tak apa. Dalam sebenarnya satu Zamrud tu Puan, satu Zamrud tu diorang belum streaming sebenarnya. Jadi kan memang kelas satu Zamrud tu memang saya nampak ada beberapa yang kes yang memang memang orang susah lah. Hari tu Cikgu Haji Muhammad dia ada minta tolongan kaunselor untuk dapatkan bantuan sebab yang seorang tu memang sangat-sangat daif. Lepas tu kaunselor tolong bantu beli baju sekolah apa semualah. Puan Nur Aisyah
rasanya dalam makluman dia sebab Cikgu Muhammad itu ada jumpa mintakan bantuan untuk budak tu. Okey, tak apa. Kalau gitu, yang pentingnya penjaga utama itu kalau nenek tu kena ada pendapatan kan? Okey, Tapi nama masukkan. mak bapak ada dalam APDM nama mak bapak. Jadi macam mana Ada dalam pendapatan tulis yang nenek punya. Tak apa, tulis je sekurang-kurangnya 100 setengah ataupun 100. Tak apa, asalkan jangan kosong. Ya Puan Saidah? Oh, okey, saya cuba. Okey, terima kasih. Minta maaf. Tak apa, terima kasih. Okey, Hafsah. Ada soalan juga Hafsah? Hello, Assalamualaikum. Kata juga Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengar Okey, juga Hafsah. okey. Senarai yang Cikgu Nelly hantar pelajar yang layak untuk bantuan awal persekolahan yang 2 rakna ada 20 orang. Ya. Jadi kita berdasarkan pada maklumat tersebut ataupun ada maklumat terkini sebab Puan Noraini berikan pada list saya 2 rakna tu ada 28 orang yang layak. Jadi apa perbezaan antara tu? Okey, sekarang kita berdasarkan kepada Puan Nelly, senarai yang Puan Nelly bagi sebab yang sebelumnya itu belum dikemaskini sepenuhnya. Okey, yang Puan Nelly kemaskini itu yang terbaru, dia kemaskini malam. Okey, senarai yang terkini. Dan cikgu tengok juga dalam tu ada tambahan atau pengurangan nanti maklumkan pada saya. Faham sah? Ya. Apa ni senarai nama yang terkini kita dapat masa datang nanti pada 16 hari bulan ataupun nanti masukkan dalam Telegram untuk cikgu panggil. Dalam Telegram dah ada lah cikgu Hafsah. Ada ya? Okey. Yang tu yang 20 tadi. Ya betul. Betul lah 20. Tapi yang senarai yang dekat list saya tu macam Puan Noraini tulis tu 2 rakna ujungnya tengok 28 orang. 28 Saya Ini jumlah pelajar ke? Ini jumlah pelajar ke? memang 20. 20 ya Puan? Okey, terima kasih. Itu ialah jumlah pelajar dalam kelas-kelas. Dia ada 2 senarai saja. Betul. Bilangan pelajar 28 maknanya yang layak 20/28. Ya, betul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Jadi saya ingatkan cikgu-cikgu pada hari penyerahan tu nanti datang ambil file warna hijau yang ada tulis nama guru tingkatan dan juga nama kelas bersama dengan duit. Cikgu akan kira bersama-sama dengan kita nanti dan juga sarung tangan dan juga borang permohonan yang telah diserahkan ke Pondok Keselamatan. Okey. Jadi file ini cikgu kena pulangkan kembali kepada saya. File ni kembalikan kepada saya bersama duit baki, bersama borang permohonan, bersama dengan borang ni senarai penerimaan ni, borang penerimaan ni, pulang semua sekali file ni kepada saya. Pada selesai tu serahkan pada kita. Jangan bawa balik cikgu. Serahkan pejabat. Kalau saya tak ada, serahkan pejabat. Okey, baik itu saja. Ada apa-apa lagi cikgu? Kalau tak ada, saya. Puan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Puan Nelisa. Ya, Puan Nelisa, ya. Okey, Puan, hari Selasa tu saya ada kelas tambahan dengan tingkatan 5 Mutiara 2020, 10 pagi hingga 12.30 pagi. Macam mana? Kelas mana? Saya guru kelas 5 Nilam. 5 Nilam Ada kelas bahasa Inggeris kan? 5 Nilam Adakah nanti saya rujuk semula. Kita kalau guru yang menggantikan cikgu ataupun nak ni kan? Betul? Nak gantikan cikgu Nelisa ke atau ganti kelas tambahan dia tu? Gantikan kelas. Okey, cikgu Nelisa. Minta tolong satukan dulu borang-borang. Nanti kita akan carikan pengganti untuk agihkan duit. Ya? Okey, baik Puan. Okey, baik Puan. Okey, Assalamualaikum Puan Noraini. ya, Assalamualaikum. Nolin. Ya, Nolin. Okey, pendapatan 3,000 tu termasuk allowance tetap ke tidak? Tak masuk. Tak masuk. Okey, itu saja. Okey. Oh, Cikgu Azani. Cikgu Azani ada?
Assalamualaikum Puan. Ya, Cikgu Azani. Saya nak tanya yang kelas Cikgu Arif tu maknanya pelajarnya dah dimaklumkan ke belum yang layaknya? Okey, macam ni. Borang permohonan kita dah serah masa drive-thru hari tu. Ya, Cikgu Azani. Dia kan cuma senarai layak. Memang kita baru proses, baru kita dapat, kita baru masukkan. Ni baru kita nak bagilah hari ni. Okay. Kalau tu boleh rujuk kepada dalam e-hadir tu cikgu ada masukkan kelas Cikgu Arif punya bilangan tajian layak berapa orang tu. 3 mana? 3 nilam ni? 3 nilam. Jadi saya maklum macam mana saya nak maklum pada pelajar yang layak tu ya? Okey, macam ni. Pelajar-pelajar tu cikgu kena masuk dalam siapa yang ngajar 3 nilam? Ada tak cikgu yang ngajar 3 nilam? Jemput Cikgu Azani masuk kelas tu. Kalau siapa-siapa yang mengajar 3 nilam, minta jemput Cikgu Azani masuk kelas tu. Nanti Cikgu Azani boleh dapatkan nombor telefon pelajar-pelajar. Nanti personally bagi surat tu kepada pelajar-pelajar yang layak. Tak boleh bagi semua. Pelajar yang layak sahaja. Okey. Cikgu Azani faham tak? Faham. Kalau tak pasti, Cikgu Azani datang jumpa saya. Nanti saya maklumkan macam mana. Tahu macam mana ya Cikgu Azani. Ataupun tanyakan kawan pun boleh. Okey, baik-baik. Nanti kalau apa-apa saya keliru, saya jumpa Puan lah. Boleh. Terima kasih Cikgu Azani. Okey. Cikgu Syima dalam kereta ya Cikgu Syima. Okey, ada soalan lagi? Okey, Ustazah Siti Latifah ada soalan? Assalamualaikum. Salam. Apa tu? Nama bank-bank yang boleh menerima. Sebab saya kerja saya ada ASB, tak boleh. tabung haji, ASB tabung tak haji, boleh. tabung haji boleh. Ada tak lain-lain bank pun yang boleh menerima, yang boleh kita bank in? Yang dalam kalau kita buat internet banking tu, kita ada nama bank yang ada tu, semua ada. Kecuali bank yang tak ada kat Malaysia je lah. ASB ada kat Malaysia. BSB ada kat Malaysia. ASB tak masuk dalam senarai yang tu. Tak boleh. Tak boleh. Okey, lain bank tu boleh. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Effie pun dalam kereta ni, Cikgu Effie ya. Saya balik hospital ni. Oh ya, hati-hati. Tak apa, saya dengar. Okay. Cikgu Edi ada apa-apa, Cikgu Edi? Cikgu Edi nanti nak naik atas susah. Nanti kita minta tolong siapa bawa turun bawah ke duitnya. Ya, Cikgu Edi? Kita buat turun ke bawah duitnya. Okey, boleh je. Puan Nam, minta maaf. Tengah sibuk ni ya. Persiapan tahun baru Cina. Minta maaf ya Puan Nam. Tak ada. Okey aja. Terima kasih banyak. Okey, kalau tak ada apa? Kalau ada nanti kemudian saya silakan Cikgu Harun kembalikan kepada pengetua. Baik, terima kasih Puan Noraini atas penerangan berkaitan dengan ahli jawatan kuasa dan juga pencerahan yang berkaitan dengan penyerahan bantuan awal persekolahan. Jadi cikgu boleh update lagi pelajar-pelajar yang ada nombor akaun. Nombor akaun supaya kita boleh reducekan jumlah pelajar ataupun ibu bapa yang akan hadir ke sekolah pada 16/11. Baik, untuk SOP ataupun pelaksanaan hari kejadian pada 16 hari bulan, jadi saya persilakan Cikgu Harun untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan perjalanan pada hari tersebut. Dipersilakan. Kameranya nampak belakang. Tak, adminnya tengah. Nampak dah Cikgu Harun. Okey, dah nampak Okey. Okey, risau. Jangan korek itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil masa sedikit saja. Terima kasih kepada pengurusi mesyuarat hari ini, Cikgu Lutfi, Cikgu Nuraini dan Cikgu Aisyah. Baik, untuk jawatan kuasa kawalan pelajar, kita diamanahkan iaitu saya dengan Cikgu Puan Rosayati. Juga yang pandu arah, AJK pandu arah ialah saya sendiri, Cikgu Faiz Muhammad Muslim dan Cikgu Muhammad Zaim bin Muhammad Sharif dan seorang lagi Cikgu Khairul Nizam. Jadi kita adalah dipertanggungjawabkan untuk kawalan ibu bapa dan pelajar serta pandu arah. Jadi sedikit maklumat awal, saya akan sediakan jawatan kuasa yang lebih terperinci. Hari ini untuk makluman awal, kita akan menggunakan pintu pagar A, B dan D seperti yang telah diterangkan oleh Tuan Pengetua tadi. A di belakang galeri sejarah, pintu pagar tu kita akan belah dua. Belah dua maksudnya kita akan letak penghadang kat situlah. Satu untuk laluan masuk, satu untuk laluan keluar. Begitu juga dengan pagar B. Pagar B, kita akan buka satu laluan untuk masuk. Keluar kita ada dua laluan iaitu pagar B dan pagar C. Pagar C kita akan buka untuk keluar sahaja. Dan pagar D pun kita akan bahagi dua. Satu untuk laluan masuk, satu lagi untuk laluan keluar. Jadi saya mohon kepada guru-guru kelas yang akan menjaga kaunter, disebabkan hari tersebut terlalu ramai, maka saya juga terpaksa ambil guru-guru sesi kedua, iaitu sesi kedua yang bermula pada pukul 2 untuk bertugas pada pukul 12.30. Jadi kalau ada nama-nama yang tersenarai itu, walaupun guru tersebut bertugas pada sesi kedua, saya mohon supaya kita datang sebab terlalu ramai yang ikutkan list ni, memang terlalu ramai yang terlibat, maka kita terpaksalah banyak tugas-tugas kita yang bertindan dan mungkin pada hari tersebut kita akan banyak tugas. Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu yang disenaraikan tu walaupun sesi kedua bermula pada pukul 2, okey, jadi cikgu datang awal lah, mungkin cikgu bertugas pada pukul sesi pertama iaitu bermula pada pukul 11. Jadi yang cikgu akan bertugas dari pukul 11.30 sehinggalah pukul 1.30. Pada masa sesi kedua pula, guru-guru yang bertugas untuk mengawal pelajar dan juga untuk mengambil suhu ialah mungkin saya minta tolong AKP lah. Puan Nuraini kata tadi, Cikgu siapa? Puan Rafida. Cikgu Puan Rafida dah setuju. Jadi kita akan gunakan AKP untuk sesi kedua. Yang ketiga pula, untuk persiapan ni saya minta tolong Cikgu Pandu Arah iaitu Cikgu Muhammad Zaim, Cikgu Muhammad Faiz dan Cikgu Khairul Nizam. Kita turun sama-sama pada awal pagi tu, 16 hari bulan pagi-pagi tu, untuk kita buat persiapan laluan masuk dan keluar. Jadi saya harap itu sajalah penjelasan ringkas. Kalau ada apa-apa soalan pada guru-guru tingkatan ke, okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan semula kepada Tuan Pengetua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Harun yang telah memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan perjalanan pada hari kejadian pada hari tersebut. Baik, cuma saya ingin ingatkan sekali lagi supaya pelajar-pelajar ni akan pelajar-pelajar yang layak ni kita akan berikan surat kepada mereka dan cikgu berikan surat ini kepada pelajar yang layak sahaja.
Berikan surat ini kepada pelajar yang layak saja dan ingatkan kepada pelajar-pelajar ini supaya ikut ataupun mematuhi laluan pintu-pintu dan masa yang telah ditetapkan. Saya ingatkan sekali lagi supaya mengingatkan kepada pelajar supaya memberitahu kepada ibu ataupun bapa ataupun penjaga yang datang mengikut pintu-pintu dan masa-masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebab kita khawatir bila pelajar ataupun ibu bapa tidak mengikuti pintu dan masa yang telah ditetapkan, dia akan mengalami kesesakan. Sebab kita tahu sekolah kita betul-betul di tepi jalan. Betul-betul di tepi jalan. Sebab itu kita adakan 2 sesi untuk mengurangkan kesesakan. Dan kita juga minta bantuan daripada polis trafik supaya kenderaan-kenderaan ibu bapa yang meletakkan kenderaan mereka tidak menghalang laluan utama di depan sekolah kita. Okey. Jadi ada apa-apa lagi Puan Nur ini? Okey. Saya buka sekali lagi kepada guru-guru tingkatan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita kongsi bersama. Ada? Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat tahun baru Cina kepada Puan Nam. Kong Pak Cai, Puan Nam. Terima kasih pengetua. Okey. Malam ni makan besar kan? Cuma Ya. 15 orang tahun. Okey, baik. Okey, ada soalan-soalan? Okey, ada soalan daripada rakan-rakan guru tingkatan? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Okey, siapa ni? Ibu Syarina. Ya, Ibu Syarina. Saya nak tanya nombor akaun tu, nombor akaun pelajar atau nombor akaun ibu bapa? Setakat ini nombor akaun pelajar. Akaun nombor pelajar. Sebab kita tak tahu, katalah dia bagi nombor akaun ibu bapa, dia tak tahu sama itu ibu bapa betul ataupun ibu bapa angkat ataupun penjaga. Kita takut nanti tersalah masuk. Nama kita tak boleh detect. Kalau macam kita pelajar, kita tengok ada nama pelajar kita yang layak dan pelajar tersebut kita boleh lihat talikan nama dengan nombor akaun. Jadi setakat ini nombor akaun pelajar. Kalau pelajar tu tak ada nombor akaun tak apa. Jangan paksa dia pergi bank. Nanti kan ramai-ramai serbu pergi bank. Okey. Baik, ada lagi? Okey, kalau tak ada, betul tak ada lagi ni? Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, mana tahu lepas ini ada yang nak bertanya, yang tadi tak terlintas, lepas ni ada terlintas nak bertanya, boleh bertanya kepada saya, direct kepada saya ataupun kepada Cikgu Noraini Isnin, selaku guru penunggangan awal murid. Jadi kalau tidak ada apa-apa, tepat pukul 11 pagi, kita ambil masa 1 jam. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang meluangkan masa untuk mengikuti mesyuarat kita secara talian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.